Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Puan Siti Nur Ain binti Abdul Samad, pengurus pembangunan sukarelawan YOSH. Okay. My Fun Action. Kita hari ini insyaAllah kita ada tetamu ya pelajar-pelajar sekalian. Baik, hari ini insyaAllah Puan Siti Nur Ain akan membentangkan atau berkongsi dengan anda semua berkaitan tentang kesukarelawan Islam. Okey, satu topik yang mungkin di luar daripada konteks Syekh Muamalat, tetapi saya nak anda tahu di luar sana ada banyak lagi peluang untuk anda ceburi. Sebab nanti untuk makluman Puan Siti Nur Ain, ni kita slot ini bersama ustaz dan bakal ustazah semua ni. Betul ke? Dah tak? InsyaAllah, betul, betul. Dah tak? Dia dah tak mengaku ustazah dah. Bila sebut ustazah je terus tiba-tiba tak mengaku. Okay. Alright, jadi, tanpa saya melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Puan Siti Nur Ain untuk membuat perkongsian bersama pelajar-pelajar sarjana muda Pendidikan Pengajian Islam Universiti Teknologi Malaysia. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Siti Nur Ain untuk memulakan, orang kata apa? Perkongsian berkaitan tentang kesukarelawan Islam. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Dengar tak suara saya? Khabar baik. Baik, Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah sihat doktor. Okey, saya panggil ustaz-ustazah kat sini lah sebabnya ialah tadi kata bakal. So insya-Allah kan bila mana saya memanggil adik-adik ustaz-ustazah kat sini, mudah-mudahan menjadi doa lah kepada adik-adik supaya untuk mencapai cita-cita nak menjadi ustaz-ustazah, nak menjadi warga pendidik untuk umat insya-Allah. So, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat berjumpa pada hari ini. Walaupun mungkin kita tak pernah berkenalan sebelum ni, tetapi dengan izin Allah kita berjumpa dalam satu media sosial, dalam online, dalam kelas. Dr. Khairi, jazakallah kepada Dr. Khairi atas jemputan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga adik-adik yang ada dekat sini. Terus niatkan, ikhlaskan hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempelajari apa sahaja ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa agak-agak memang sentiasa ikhlaskan hati? Memang nak buat apa sahaja kita kena niat kerana Allah. Ikhlas itu maksudnya apa, Ustaz Ustazah? Kan? Pastinya niat adalah ikhlas itu adalah berbuat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betulkan saya lah Ustaz Ustazah, saya ni bukan ustazah. Jadi kalau saya ada tersilap berkata dan sebagainya, boleh je lah tegur-tegur. Saya pun masih lagi budak, masih baru belajar lagi. Okay, so sekarang ni pun saya tengah sambung master dalam Human Resource Management. Nah, saya bukanlah budak pelajar jurusan agama, tetapi saya pernahlah dulu belajar di sekolah agama kan, tentang muamalat, munakahat, jenayat. Saya dulu belajar dekat Johor. Orang Johor biasanya waktu sekolah dulu ada satu waktu khas sekolah agama. Betul tak? Siapa kat sini anak-anak Johor? Boleh si Ai. Si Ai ataupun bolehlah tulis dekat ruangan chat tu kan. Ai ke kan? Ana. Okey. Ana. Ustazah kan? Ustazah. Okey. Oh, Ustazah. Okey. Jadi okey, ramai juga anak-anak Johor kan. Dulu kita sekolah agama kan. Belajar munakahat, jenayat, muamalat, guna kitab Mutala' al-Badrain lah. Macam-macam kan. Tapi dulu zaman akak dululah. Jadi memang kita pernah belajar tentang muamalat. Jadi adik-adik inilah yang ada dekat depan akak ni, insya-Allah para asatizah, para ustaz
yang akan menyambung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana yang kita tahu kan, muamalat ni adalah satu hukum syariat lah kan, yang bersangkutan dengan urusan dunia, yang berkaitan dengan aktiviti kehidupan kita, bukan saja aktiviti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam kan. Sebab ni saya nak kaitkan ni, muamalat ni sebenarnya dia pun ada kaitan juga dengan kesukarelawanan. Dia melibatkan tata cara ataupun satu peraturan dalam perhubungan manusia, sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan sebagainya lah. Ni muamalat ni lebih kepada perhubungan antara manusia, betul kan doktor? Jadi kesukarelawanannya juga adalah melibatkan perhubungan sesama manusia, kan, perhubungan sesama dalam kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan. Ia berkaitan tentang hubungan dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita. Jadi sebenarnya kalau akak sendiri di My Fun Action memang fokus untuk dalam youth development, kesukarelawanan dalam youth development. Jadi kita ada banyak menjadikan platform sukarelawan ni dalam membimbing para belia, para pemuda, memberikan banyak-banyaknya kepada umat lah. Bukan sahaja membuat kerja-kerja sukarelawan, tetapi juga untuk membina jati diri sebagai seorang pemuda, sebagai seorang umat Islam yang mempunyai ada rasa tanggungjawab dan juga kesedaran untuk berbuat dan mengajak lebih ramai lagi untuk melakukan kebaikan. Jadi sebagaimana kalau dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala kan, dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15 kan, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk, makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan ingatlah kepada Allah tempat kembali, dan bangkitkan maka nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Jadi sebenarnya kalau My Fun Action ni dalam kesukarelawanan yang kita fokuskan, kita ambil daripada inspirasi Rasulullah SAW. Kalau adik-adik perasan kan, macam mana Islam itu dapat berkembang kepada kita hingga kepada hari ini, walaupun dah lebih 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Agak-agak kenapa dakwah Rasulullah SAW ni kan sampai kepada kita lebih 1400 tahun. Cuba tuliskan dekat ruangan chat ataupun adik-adik yang dekat sini nak bercakap ke, kita buat two ways communication. Mungkin apa pendapat adik-adik? Mungkin boleh tuliskan dekat ruangan chat. Ada tak buat? Kenapa agak-agaknya? Oh, hadiah, insya-Allah kan. Siapa dapat jawab, akak kasih hadiah senyuman. Okey? Allah, sukarelawan. Mana yang nak hadiahnya kan? Buat kerana Allah kot. Mengharapkan pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Agak-agak kenapa? Cuba tuliskan dekat ruangan chat. Sebab sambung risalah kerja Nabi, itulah kenapa Islam tu sampai kepada kita walaupun dah lebih 1400 tahun Rasulullah tinggalkan kita. Ni soalan cepu mas ni kan. Cuba tuliskan. Ahmad Mirza, alhamdulillah kan, ada dah percubaan tu. Nak menjawab. Yang lain-lain ada daripada berapa orang ni kelas doktor? 30 orang ni. Alhamdulillah, orang yang sama juga sebab buat dakwah. Kan Rasulullah buat dakwah agak-agak kena bayar ke apa? Rasulullah dapat apa buat dakwah ni? Rasulullah buat apa? Rasulullah dapat apa buat dakwah ni? Ada tak orang bayar? Ada tak dapat bayaran emas, perak kan? Dapat rumah besar, istana dan sebagainya. Ya, kalau Ashikin dah cuba agama Islam, agama yang benar, hanya kerana Allah, kata Wasik. Okey, so sebenarnya kan antara perkara yang menyebabkan kenapa Islam itu sampai kepada kita hingga ke hari ini, walaupun dah lebih 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita, sebenarnya kan antara strategi bagi Nabi SAW lakukan adalah yang pertama, confirm lah kan, sebab Rasulullah ni memang seorang pendakwah. Rasulullah menyebarkan dakwah. Rasulullah bukan seorang-seorang saja buat dakwah secara sukarela.
Tetapi sebaliknya Rasulullah mendidik para sahabat ni menjadi dai, kan? Menjadi dai iaitu orang yang mengajak, kan? Orang yang mengajak dai itu kan. Sebabnya Allah SWT sendiri memerintahkan supaya dalam surah 3 ayat 110 kan. Mungkin adik-adik boleh buka lah kalau ada buku Al-Quran terjemahan ke apa kan. Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 110 kan, kamu adalah umat Islam, adalah umat yang terbaik. Nak jadi umat Islam yang terbaik kan, kata Allah SWT, hendaklah kamu mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi kan itulah pekerjaan umat yang terbaik, dan pekerjaan para nabi dan para rasul dalam menyebarkan dakwah ini secara sukarela. Tidak mengambil apa-apa imbalan, tidak mengharapkan apa-apa pun daripada sesiapa sahaja, melainkan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kesukarelawanan yang Rasulullah tunjukkan dalam menyebarkan agama Allah ni, bukan sahaja dari segi buat dakwah saja, tetapi dalam hal-hal melakukan kebaikan. Siapa pernah dengar cerita yang Rasulullah SAW kan sentiasa menginfakkan hartanya, paling laju sedekahnya pada bulan Ramadan seperti angin, mensedekahkan hartanya, memberikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Banyak cerita-cerita yang Rasulullah tunjukkan. Begitu juga kalau kita sebelum ni buat My Fun Action kan, Yosh My Fun Action ada buat Feed the Homeless. Sebenarnya itu juga Rasulullah dah pernah lakukan. Kisah tentang Rasulullah SAW bagi makan kepada seorang lelaki Yahudi yang tua, di mana mulutnya sentiasa mencaci memaki baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah datang kepada dia setiap hari, suapkan makanan kepada dia. Feed the homeless. Kan? Rasulullah dah buat benda tu. Rasulullah kasih makan kepada orang-orang miskin. Kan? Walaupun akhirnya kan orang tu mencaci maki Rasulullah SAW, Rasulullah tak mengharapkan apa-apa, tetapi kan Rasulullah hanya mengharapkan supaya orang Yahudi tersebut satu hari nanti memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsistennya Nabi membuat kerja-kerja kesukarelawanan dalam kan, nak memastikan dakwah Rasulullah juga berkembang dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia, menunjukkan akhlak-akhlak yang terpuji. Rasulullah dulu, pada sebelum Rasulullah jadi Nabi kan, Rasulullah ni juga seorang aktif dalam menjaga kebajikan ataupun keselamatan kota Mekah. Macam adik-adik mungkin ada yang jadi ahli rukun tetangga. Pernah dengar kan? Rukun tetangga, ahli-ahli pasukan rela kan? Pasukan-pasukan yang menjaga kampung, pasukan menjaga taman. Syekh pernah kan? Macam gitulah. Sebenarnya Rasulullah ni aktif menjaga keselamatan kota Mekah. Dan sehingga kan Rasulullah ni betapa akhlaknya baik kan. Jadi viral satu kota Mekah dan juga tempat-tempat lain yang Rasulullah ni kan seorang al-amin. Seorang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Jadi that's why lah kami ambil inspirasi daripada kesukarelawanan Rasulullah SAW yang sangat inspired kita semua, yang menunjukkan satu contoh, satu sosok tubuh yang beginilah kesukarelawanan yang Rasulullah ajarkan. Jadi kesukarelawan ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Betul tak Ustaz-Ustazah kat sini? Betul? Saya bukan Ustaz-Ustazah. Betul. Jadi kan Rasulullah sangat hebat dari segi kesukarelawanannya. Sehingga kan banyak yang dinukilkan dengan dekat dalam ayat-ayat Al-Quran sendiri tentang kan Rasulullah SAW ni memang pekerjaannya langsung tak pernah minta apa-apa imbalan pun daripada sesiapa sahaja. Mungkin boleh tengoklah kot dalam surah Asy-Syu'ara. Kat dalam surah Asy-Syu'ara dalam surah Asy-Syu'ara. Akak tadi ada terbaca dalam satu ayat Al-Quran. Kalau tak pun kita boleh tengoklah juga dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 90, lepas tu surah Yunus ayat 72, surah Hud ayat yang ke-29 berkenaan tentang Rasulullah SAW ni kata apa? Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Rasulullah kata apa? Aku tak minta imbalan pun dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran ni apa? Al-Quran ini adalah keseluruhan kehidupan kita lah sebagai manusia.
Al-Quran tu adalah manual kehidupan kita. Ah, tak adalah share slide, tapi nanti saya akan share sikit pasal Yosh My Fun Action, saya ada slide. Untuk hari ni saya tak adalah slide. Kita banyak bercerita je lah dekat sini. Boleh doktor? Tak maaf, tak ada slide pula. Jadi kan, nak dikatakannya dalam surah Yunus pun ayat 72, kata Rasulullah apa? Maka jika kamu berpaling daripada peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun daripada kamu. Imbalanku tidak lain hanyalah daripada Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk di kalangan orang-orang yang berserah diri. Orang Muslim yang berserah diri. Jadi kan, kerja-kerja yang Rasulullah buat daripada dulu kan, daripada awal lagi Rasulullah memang dah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipupuk sifat-sifat kesukarelawanan. Melakukan sesuatu tanpa minta apa-apa balasan, melainkan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep kan, inspirasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah yang kami ambil untuk kan kita nak ajak bukan saja buat kerja-kerja sukarelawan, tetapi juga dalam konteks kita nak mengajak orang lain buat baik, dalam kita nak ajak orang lain untuk melakukan amal soleh. Amal soleh. So adik-adik yang ada dekat sini, alhamdulillah para ustaz-ustazah yang insya-Allah di hati-hati mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hati nurani yang suci, mempunyai rasa belas kasihan dan ihsan untuk membantu lebih ramai umat-umat Islam, untuk menyebarkan, untuk menyambut ataupun menyambung perjuangan baginda Nabi SAW dengan menyebarkan akhlak-akhlak yang mulia dan mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh umat. Kalau tidak kerana kan adanya orang-orang yang seperti adik-adik yang susah nak jumpa. Orang-orang yang bila cita-cita nak jadi apa? Nak jadi ustaz, nak jadi ustazah. Susah kita nak jumpa adik-adik ataupun generasi pada masa ni yang mereka ni memilih untuk menjadi ustaz, ustazah ni sebagai career. Sebagai pekerjaan yang mereka nak jadi apabila dewasa. Kan? Jadi adik-adik ni lah insya-Allah kan yang mempunyai hati yang mudah-mudahan kan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai satu kesukarelawanan yang tinggi kan untuk mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan kepada umat-umat yang hari ni. Ya Allah, yang kalau Kak tengok kan rasa sangat-sangat sedih lah dengan umat-umat pada hari ni yang banyak terpesong dengan ajaran Islam. Mereka lebih sukarela untuk buat maksiat, sukarela nak tengok K-pop, sukarela untuk tengok movie, sukarela kan untuk buat maksiat. Tetapi untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan, kan, baca Quran, apa lagi? Mencontohi sunnah Rasulullah SAW, kan, buat kerja-kerja dakwah. Itu sangat-sangat susah, tak ada pun. Sangat sikitlah orang yang nak buat perkara-perkara tersebut. Sedangkan mereka ni kalau pergi konsert kan, konsert tengok K-pop ke, konsert masuk tengok bola ke, yang kena beli tiket dan sebagainya, nak pergi tengok wayang, itu semua kena bayar tau. Umat pada hari ni sanggup bayar duit untuk masuk neraka. Baru ni kawan akak ada tanya kan, dia pergi konsert K-pop apa kan, harga tiket RM300 hingga RM600 kot. Woi, sanggup. Kan. Jadi mereka ni sanggup kan buat bayar nak masuk neraka ni, sanggup berbayar. Tapi nak masuk syurga ni tak rela. Ustaz Firdaus bukan K-pop. Allah kan, mesti handsome kan, macam Korea. Tak apalah kan, ada apa dengan rupa, nanti dekat kubur pun kena makan ulat juga mukanya kan. Buruk juga. Jadi yang penting boleh buka kamera, boleh tengok sikit kan. Jadi dekat sini kan, orang nak buat baik kan, ya Allah, Allah ajarkan nak dapatkan pahala tu buat kerja sukarela je kan, tak payah keluarkan duit, tak payah keluarkan apa pun kan, tapi dengan hanya senyuman tu pun dah adalah sedekah. Susah betul orang. Kemudian nak mengemas masjid, nak membersihkan masjid, membersihkan kubur, padahal itu semua pahala kot.
Ustaz Firdaus Oh, Ira K-pop. Bagus. Alhamdulillah kan. Syukur atas nikmat diberikan wajah yang mungkin berbeza, luar biasa berbanding dengan yang lain. Okay. So, itu satulah yang akan nak bagi tahu bahawa Rasulullah SAW ni memang bukan saja buat dakwah tanpa apa-apa imbalan, tetapi Rasulullah ni juga aktif dalam kesukarelawanan. Jadi that's why lah cetusan daripada inspirasi Rasulullah SAW, maka kita dekat sini di My Fun Action kan mengambil inisiatif untuk menjadikan program sukarelawan ini sebagai salah satu prinsip lah. Sebab kalau dekat My Fun Action ni kita menekankan 3 benda. Satu kesukarelawanan, yang kedua akademik, dan yang ketiga adalah business. Kita fokus kepada youth development. Sebagaimana yang Rasulullah tunjukkan, macam mana Rasulullah develop para sahabat tadi untuk menjadi da'i, akhirnya kan bukan Rasulullah je buat kerja-kerja sukarelawan ni seorang-seorang, tapi para sahabat semua mempunyai niche yang sama kan untuk mempunyai kesukarelawanan yang tinggi. Pernah dengar tak kalau kisah apabila berlaku penghijrahan umat Islam daripada kota Mekah pada kota Madinah? Kan? Macam mana kita tengok kan para sahabat ni, golongan Ansar dengan Muhajirin ni, ya Allah, persaudaraan mereka sangat padu kan. Kemudian bila kaum Muhajirin datang ke negeri Mekah, macam mana sambutnya kan orang-orang Ansar dalam nak menjaga kebajikan kaum Muhajirin. Dan inilah muamalat yang sebenar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabat pada saat tu. Sampai kan ada yang menawarkan harta, kan sanggup bagi isteri, sanggup bagikan apa sahaja untuk nak menjaga kebajikan kaum Muhajirin. Dan cuba kita lihat reaksi kaum Muhajirin pula macam mana kan terhadap kebaikan yang ditunjukkan oleh kaum Ansar tadi. Mereka tak ambil kesempatan. Betul tak? Mereka tak ambil kesempatan. Ingat tak kisah Abdul Rahman bin Auf? Apa yang berlaku? Abdul Rahman bin Auf ni, dia ni memang seorang yang kaya gila lah masa dekat Mekah dulu. Tapi kerana dia ni dengan sukarelanya untuk nak mempertahankan iman, nak menyebarkan dakwah Islam tu, dia ni sanggup berpindah meninggalkan harta dia, kemudian dia pergi ke Madinah, kemudian ditawarkan pula oleh sahabatnya tadi, kan, diberikan harta tapi dia kata tak payah. Dia kata tunjukkan aku pasar. Dan akhirnya, kan, Abdul Rahman bin Auf ni, dia berniaga, dan keuntungan dia lebih kurang 9 kali ganda kekayaan dia di kota Mekah. 9 kali ganda dahsyat tau. Okay. Jadi orang yang memberi kan, setiap manusia ni dia ada satu prinsip. Setiap umat Islam ni dia kena ada satu prinsip untuk bukan sahaja nak memberi, untuk membantu orang-orang yang yang memerlukan, tetapi juga sebagai seorang Islam juga dia tidak mengambil kesempatan terhadap segala pertolongan dan bantuan yang diberikan. Jadi that's why lah tercapainya satu kebersamaan dan juga kelestarian, kestabilan dalam hubungan sosial dan juga ukhuwah di kalangan umat Islam pada masa itu. Kan, orang yang susah tak ada ambil kesempatan, malah orang yang kaya, orang yang senang sentiasa ingin memberi dan membantu. Jadi itulah indahnya kan perjalanan kehidupan umat Islam, muamalat yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sekalian para sahabatnya. Jadi kan kita sepatutnya dekat sini rasa sangat-sangat berbanggalah sebagai umat Rasulullah SAW. Baik, akan nak tanya adik-adik dekat sini. Siapa yang dekat sini nak mencontohi apa yang Rasulullah tunjukkan dalam kesukarelawanan yang tinggi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Cuba si Ai. Cuba si Ai dekat ruangan chat tu. Tu adik-adik tak faham akak cakap apa. Alhamdulillah, bagus Syikin. Bagus Izzah. Masya Allah, mantap lah. Kan anak murid Dr. Khairi ni. Bukan calang-calang ustaz-ustazah ni.
Tetapi mereka ni mempunyai kesukarelawan yang tinggi dalam membawa risalah perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah tunjukkan contoh yang baik, akhlak yang baik, kesukarelawanan yang tinggi, bantu. Walaupun masa tu Rasulullah susah, kan? Tapi Rasulullah habiskan hartanya semuanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sahabat-sahabat yang memerlukan, Rasulullah bagi. Kan? Kemudian apa lagi? Ada sampaikan kalau dalam satu kisah kan, macam mana Sayyidatina Khadijah kan. Sayyidatina Khadijah ni isteri Nabi yang sangat Rasulullah sayang. Sayyidatina Khadijah ni seorang wanita bisnes, seorang yang sangat kaya. Tetapi bila mana kan dia dengan sukarelanya membantu Rasulullah SAW di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya kan dia dah tak ada apa-apa pun ditinggalkan. Dia kata dalam masa tu Sayyidatina Khadijah sedang sakit yang sangat kuat. Lalu Sayyidatina Khadijah kan dia kata dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dulu aku kaya ya Rasulullah, tetapi sekarang aku tak ada apa-apa lagi ya Rasulullah. Nanti seandainya kalau aku sakit, seandainya aku mati nanti ya Rasulullah, kau ambillah tulang-tulangku ini untuk aku infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, itu mulianya yang Sayyidatina Khadijah, sampai tulang-tulang dia pun dia nak infakkan, dia nak hadiahkan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sukarelanya dia, gembira dan bahagianya dia dalam nak melakukan kebaikan untuk umat. Bahagia tau. Nama pun sukarelawan. Suka ni memang passion, suka gila buat kerja tu. Suka. Rela tu rela. Habiskan apa sahaja yang ada semata-mata kan nak melakukan yang terbaik, nak memberi sebanyak-banyaknya untuk umat. Untuk melihat umat Islam ni kan berjaya, melihat umat Islam ni supaya Islam ini tersebar, nak membantu kaum-kaum yang miskin untuk bersama-sama dalam perjuangan ni. Dan banyaklah kalau kita tengok kisah-kisah apa tu yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri, bagaimana mereka ni sangat menjaga hubungan muamalat mereka dengan orang Islam, malah dengan orang bukan Islam sekalipun. Ada dia tahu tak Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg kenal tak? Ada dia kenal tak Mark Zuckerberg? Ke tak kenal? Kenal. Kenal. Semua kenal. Alhamdulillah. Tahu tak Mark Zuckerberg ni dia infakkan 99% daripada harta dia, daripada gaji dia untuk kerja-kerja sosial. 99% tau. Dia infakkan harta dia. Dia cuma ambil 1% saja. Dia gunakan harta dia tu untuk dia menaja anak-anak Yahudi dalam pendidikan. Bayangkan itu orang kafir lah, confirm lah dia nak jaga dia punya agama kan. Jadi dia infakkan 99%. Dia cuma ambil 1% saja. Dia satu hari dia punya pendapatan dia lebih kurang 4 million sehari kan, 2.3 hingga 4 million sehari. Jadi diinfakkan 99% kepada Yahudi. Bayangkan adik-adik, orang kafir pun mereka ada satu kesedaran, mereka ada awareness kan untuk nak memastikan memberi mereka ni mampu memberi sesuatu kepada umat dia, kepada agama dia. Tu orang kafir lah. Jadi kalau kita sendiri yang kalau kat sini semua ada, alhamdulillah para ustaz-ustazah yang ada kesedaran seperti ini kan. Saya tidak mementingkan diri sendiri, tak ada sifat-sifat individualistik kan, sebab orang kafir memang tak ada sifat individualistik, malah mereka kan sehabis-habisnya membantu kelompok-kelompok mereka, golongan-golongan mereka untuk memastikan mereka ni menguasai dunia. Menguasai dunia bayangkan orang Yahudi ni, walaupun dia punya jumlah dia tak ramai lah Yahudi ni, berapa persennya, 0.3% tak silap
kan orang Yahudi dekat dunia ni. Tetapi macam mana mereka ni kan saling bekerjasama, saling bantu membantu, dan akhirnya mereka menguasai media, mereka menguasai bank dunia, mereka menguasai perusahaan-perusahaan besar, dan akhirnya mudahlah mereka untuk uh, merosakkan anak-anak muda. Mereka menggunakan strategi-strategi mereka, Ghazul Fiqh, untuk memerangi umat-umat Islam, untuk memerangi orang-orang manusia yang ada kat dunia ni, kan, supaya dari segi mental dan juga pemikiran mereka ni rosaklah dan jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah perjuangan Rasulullah SAW. Macam sekarang ni lah kan, ramai anak-anak muda berjuang bermati-matian untuk K-pop, untuk main game, menghabiskan masa seharian main game pagi sampai ke malam, kan. Mereka sanggup berjuang untuk itu. Umat Islam hari ni bila mana mereka ni disogokkan, diberikan dengan pelbagai macam perkara-perkara yang merosakkan, macam game, macam K-pop, macam apa lagi kan, perkara-perkara yang lawa, yang sia-sia ni, kan, mereka sangat-sangat terdedah dan terbuka hati untuk terima umat Islam pada hari ini. Tetapi bila mana mereka dibentangkan ataupun mahu diberikan, kan, benda-benda yang baik, kan, ajak kepada kebaikan, ajak pergi solat berjemaah, ajak baca Quran, mereka sangat-sangat menghalang dan tidak mahu, suka mengelak, main PUBG sampai pagi. Itu adalah, ya Allah, kan, mereka ni suka rela buat benda-benda yang tak sepatutnya, tetapi kan sangat-sangat berkira dengan perkara-perkara amal, perkara-perkara kebaikan. Itulah yang menunjukkan kerosakan umat pada hari ini. Sebab Rasulullah pun dah bersabda kan, adik-adik mesti tahu kan hadis ni berkenaan tentang Rasulullah kata apa, suatu hari nanti kan umat Islam ni ramai, tapi mereka semua ni seperti buih-buih di lautan. Mereka ni ramai tetapi seperti buih-buih di lautan. Mereka ni apa? Kenapa jadi buih? Sebab mereka takut mati. Sebab mereka takut mati. Mereka lebih cintakan dunia daripada akhirat. Penyakit waham. Betul Ustaz Ahmad. Jadi itulah, memang betul lah Rasulullah SAW dah katakan, dan sekarang ini berlaku lah pada zaman kita. Tapi pastikan jangan jadi sifat-sifat tersebut tu menghinggap dalam hati kita semua. Syukur Alhamdulillah, adik-adik jadi ustaz-ustazah yang ada dekat sini, yang ada kefahaman, kan, perlu mengelakkan dan menjauhkan diri daripada penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebab orang kafir sendiri, mereka sangat-sangat committed tau. Mereka suka rela kot buat PUBG, mereka buat macam-macam game-game yang Pokemon, yang ramai, yang dulu tu akan tak ingat, dia orang ambil masa selama 20 tahun kot nak buat game tu untuk nak merosakkan manusia. Kan, mereka suka rela hati buat benda-benda tu. Sebab nak memastikan keberjayaan dalam dakwah mereka terhadap umat Islam. Allah. Okay. Tu orang kafir lah kan, mereka pun sukarela juga. Jadi apa kata kita ni kan, kena sukarela dalam menjalankan perjuangan Rasulullah SAW dan menyambung perjuangan Rasulullah SAW. Dan banyak lagi lah kisah-kisah kesukarelawanan yang Rasulullah contohkan dan juga para sahabat. Ada satu kisah ni, kisah Abu Qadamah Ash-Sham. Dia berjalan nak memerangi tentera Romawi. Kemudian datang ni seorang wanita ni, dia buat apa? Dia infakkan rambut dia dan juga anak dia yang umur 15 tahun untuk berjihad di jalan Allah. Rambut dia tu guna apa? Guna untuk melibas punggung unta, kan? Untuk melibas dan digunakan untuk apa sahajalah. Dia cuma mampu infakkan rambut dia. Jadi umat Islam dulu, mereka ni memang terkenal dengan sifat-sifat kesukarelawanan. Sebab Rasulullah SAW sendiri kan yang mencontohkan kepada mereka. Kena ada kesukarelawanan yang tinggi, terutama dalam kita nak menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Kalau tak ada ciri-ciri kesukarelawanan yang tinggi, kan, macam mana kita nak berjihad ataupun nak buat sungguh-sungguh untuk dakwah. So sebenarnya
dalam kesukarelawanan ni, dia akan mengeluarkan potensi dalam diri kita tau. Dia akan mengeluarkan kan skill-skill yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita tak tahu rupa-rupanya kita ni pandai bercakap. Macam sekarang ni alhamdulillah My Fun Action kita bagi projek-projek kepada kita punya volunteer. Kita bagi projek-projek kita kepada volunteer kita, kita bagi mereka ni kepercayaan untuk mereka buat projek yang mereka ada kan, bukan sahaja untuk mensantuni umat semata-mata tetapi juga untuk menyebarkan lagi kebaikan. So bila kita bagi kepercayaan kepada mereka kan, mereka boleh buat kan, leadership yang ada dalam diri mereka ni dulu tak nampak kan, bila dapat satu tanggungjawab akan terkeluar mereka punya kepimpinan, akan nampak mereka punya skill-skill yang ada tu. Mungkin sebelum ni tak ada nak buat video, nak ambil gambar kan, terserlah dekat situ kan. Kita ajarkan mereka apa lagi keperluan-keperluan yang mereka perlukan untuk nak memastikan keberjayaan program kesukarelawanan yang kita buat. So mereka ada yang belajar buat media, ada yang belajar buat content. Walaupun mereka dulu belajar subjek agama, ada yang belajar subjek engineering, tapi itu tak menghalang. Dia jadi multitask, dia jadi kepimpinan yang holistik tau. Semua benda dia orang boleh tahu, dia orang boleh explore untuk nak memastikan keberjayaan sesuatu projek. Sayang tau kalau adik-adik masa kat belajar ni tak aktifkan diri dengan program-program kesukarelawanan, rugi. Sebab dekat situlah dalam projek-projek tu akan lahirnya, munculnya kan skill-skill yang ada. Contohnya ada baru-baru ni kan, adik-adik tu dia tak kerti nak bercakap sangat tau. Macam akak sendirilah. Akak dulu akak tak kerti nak bercakap sangat, takut, malu. Tapi bila mana kita dapat training kan, cara komunikasi yang betul, lepas tu macam mana kita nak approach agensi, kita nak approach kementerian, benda tu diajarkan di dalam kan projek-projek yang kita buat. Kita memang ada mentor-mentee kan untuk nak ajar skill-skill yang ada. Siapa yang nak belajar skill PR, kita kumpulkan kan mereka ni untuk belajar. Siapa nak belajar skill media, sebab mereka nanti kena turun padang dan ambil footage kan untuk diviralkan. Mereka tak ada benda tu, tetapi dalam projek-projek kesukarelawanan benda itu dipupuk, mereka itu diajar, mereka itu ditrain. Dan akhirnya kan mereka boleh buat banyak benda walaupun masih lagi belajar. InsyaAllah dan akak yakin adik-adik dekat sini pun kan mesti ada banyak projek-projek yang adik-adik buat dekat luar sana untuk menambahkan lagi skill-skill adik-adik. Supaya dengan skill itulah kita dapat gunakan untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Jadi akak nak kongsikan satu video sebenarnya. Nak tengok tak video? Doktor boleh tak saya sharekan video? Okey, kejap akak satu video. Kalau Puan Ain, kalau nak share video, share content. Kemudian kalau boleh nanti pergi kat mana? Pergi kat share. Share. Kalau nak Saya pergi kat share. Kalau nak share video, seelok-eloknya tekan optimize for motion and video. Tapi rasanya okey kot. Okay. Video Alamak, dia suruh install pula. Kena install tak? Tak, try automatical optimize je. Okay. Okay. Nampak tak? Belum. Belum. Belum lagi. Sekejap Ni tengah loading. Sabar. Okay, nampak? Dia tengah loading tu.
Nampak? Nampak? Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aiman bin Roslan. Nama saya Muhammad Mustaq bin Muhammad Suhaimi. Nama saya Muhammad Haris bin Ahmad. Alah, loading pula. Nama saya Nurul Azmina Izzah binti Muhammad Zaman. Nama saya Nurul Atika binti Mat Sarwani. Ni memang fokus kepada youth development. Sebab kita tahu orang muda ni memang dia Mempunyai satu semangat, satu kata kekuatan aura yang sangat luar biasa berbanding dengan orang-orang yang sudah berumur. Dan malah idea-idea anak muda ni sangat fresh, sangat hebat dan sangat kritikal. kalau kita tak manfaatkan potensi yang dia orang ada ni, maka rugilah. Sebab tu kita ajak seramai mungkin pemuda sesuai dengan tagline Yosh, iaitu for the best future, which is kami sedang melatih para-para pemimpin hadapan, insyaAllah, yang boleh memimpin negara kita dan masyarakat kita ke hadapan. Nama penuh Yosh ialah Youth, Strength and Happiness. Yosh. Reason for Yosh is basically to make your hands like a Y. dan temanya ialah kuning dan hitam. Warna kuning melambangkan tenaga anak muda. Hitam, bold, brave. Just like this. Yosh. Banyak. Kita ada di New Zealand Negara-negara Afrika, Mesir, dan kita juga ada dekat Korea, dan dari Malaysia sendiri kita ada beberapa buah negeri yang ada Yosh. lainnya Yosh My Connection ni ialah apabila dia ada circle yang very positif. Yang sangat supportive, surrounding yang sangat supportive. So instead of kita orang busy dengan volunteerism, kita orang ada satu bonding yang sangat menguatkan antara satu sama lain. dan juga memahami serta memberi peluang untuk meningkatkan kemahiran diri dan juga untuk membantu lagi ramai rakyat Malaysia. Contohnya, walaupun kita muda, kadang-kadang kita diberi peluang untuk bercakap, diberi peluang untuk buat program, diberi kepercayaan itu. Walaupun dalam kadang-kadang sukarelawan tu ramai. Ada yang dah tua, ada yang dah berkahwin, dah bekerja, ada yang PhD, master dan sebagainya. Tapi budak-budak muda ni tidak ditinggalkan dan diajak bersama untuk menyumbang juga kepada masyarakat. Okay, so dalam Yosh kita ada 4 perkara yang kita fokuskan. Yang pertama kita ada financial quotient, and next kita ada emotional quotient, and then kita ada spiritual quotient, and last kali kita ada intellectual quotient. I believe one of the focus in Yosh basically giving more people, giving these youth and adolescents more opportunity to create ideas. For example, me myself, we are very welcome to innovate and also create something, be creative with whatever ideas that we have, and to voice out any opinions. Kalau bagi saya, banyak kepada bahasa akademik sebab sekarang saya sambung master. Jadi yang Yosh Financial sendiri banyak bagi motivasi kepada saya untuk terus kekalkan momentum dan capai terbaik akademik dan manfaat pada masyarakat. Dalam Yosh ni ada banyak sangatlah elemen-elemen untuk youth development tu. Tapi one of yang mungkin saya boleh share ialah dalam business punya exposure. Di mana kalau Yosh ni semua banyaklah dia expose dengan macam mana nak start business, macam mana nak buat business, dan yang paling menarik sebab lepas kita belajar, kita ada practical dan kita ada mentoring session. Kita boleh kongsikan dengan mentor-mentor kita, okay, apa problem kita, apa yang kita nak buat. So this is very good lah, satu benda yang sangat bagus sebab diberi exposure pada usia yang sangat muda untuk start berbisnes. Yosh. Youth Of strength and happiness. Mana tadi? So, stop sharing Okey, Malik. Tak nampak, tak jumpa lah.
Okay. So, apa yang adik-adik dapat daripada video tadi? Sebenarnya nak apa tu nak tutup share screen ni. Stop sharing. Okay. Tadi video tadi macam putus-putus dapat naik. Putus-putus Tak nampak Adik-adik yang lain nampak tak tadi video tadi? Kita sangkut-sangkut. Oh, dia tersangkut-sangkut Allah, tak best lah tersangkut-sangkut. Tak apalah. Nanti adik-adik tengok lah dekat YouTube banyak melambak kita punya Yosh punya video. Bolehlah share link nanti. Share link. Share link. Sekejap saya share link Saya share dekat doktor lah Saya bagi dekat Telegram. Boleh. Boleh. Okay. Saya bagi kat sini jugalah. Oh, okay. Mungkin nanti doktor boleh share satu lagi video kot. Video promotion, video Yosh sharing. Okay, so daripada video tadi, adik-adik memang tak dapat apa-apa lah. Tak tersangkut-sangkut Memang tak dapat apa-apa lah tadi. Cuba respon sikit. Untuk audio jelas, cuma visual dia sangkut-sangkut. Oh, okay. So daripada video tadilah dan dengar dia punya visual semua kan. So apa yang adik-adik dapat daripada video tadi? Mungkin seorang boleh share kan, ketua kelas ke kan, pemangku ketua kelas ataupun siapa yang kat sini para ustaz-ustazah yang ada dekat sini yang punya kan, mesti confident level yang tinggi nak ajar nanti anak-anak muda, anak-anak murid kena berani memberikan pendapat. Okay? Ke tak dapat apa-apa? Tak dapat apa-apa? Kan nak saya bukakan sekali lagi. Boleh doktor. Nak buka sekali lagi tak? Boleh. Okay. Alright. Doktor, buka doktor. Sekejap Alright, sekejap saya. Hmm. Okay. Video yang mana Puan? Video Yosh, video perspektif volunteer. Alright, sekejap. Okay, sekejap ya. Okay, kita tengok sekali lagi. Kita pun tengok tadi macam alamak sangkut-sangkut. Okay. Oh ya ke? Maaf doktor. Sekejap ya. Okay, nampak tak? Pelajar-pelajar sekalian, anak-anak sekalian, nampak tak? Nampak doktor. Alhamdulillah nampak doktor. Kalau Firdaus nampak, kita kira consider semua nampak Nampak doktor. Nampak doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aiman bin Roslan. Nama saya Muhammad Mustaq bin Muhammad Suhaimi. Nama saya Muhammad Haris bin Ahmad. Nama saya Nurul Azmina Izzah binti Muhammad Zaman. Nama saya Nurul Afika binti Mat Seroni. Yosh ni memang fokus kepada youth development. Sebab kita tahu orang muda ni memang dia mempunyai satu semangat, satu kata kekuatan aura yang sangat luar biasa berbanding dengan orang-orang yang sudah berumur. Dan malah idea-idea anak muda ni sangat fresh,
sangat hebat dan sangat kritikal. Dan kalau kita tak manfaatkan potensi yang dia orang ada ni, maka rugilah. Sebab tu kita ajak seramai mungkin pemuda sesuai dengan tagline Yosh, iaitu for the best future, which is kami sedang melatih para pemimpin hadapan, insyaAllah, yang boleh memimpin negara kita dan masyarakat kita ke hadapan. Nama penuh Yosh ialah Youth of Strength and Happiness. Yosh. Hands-on for Yosh is basically you make your hands like a Y. dan temanya ialah kuning dan hitam. Warna kuning melambangkan tenaga anak muda. Hitam, bold, brave. And yeah, just like this. Yosh. Banyak. Kita ada di New Zealand Negara-negara Afrika, Japan. Mesir, dan kita juga ada dekat Korea, dan dalam Malaysia sendiri kita ada beberapa buah negeri yang ada Yosh. lainnya Yosh My Foundation ni ialah apabila dia ada circle yang very positif. Yang sangat supportive, surrounding yang sangat supportive. So instead of kita orang busy dengan volunteerism, kita orang ada satu bonding yang sangat menguatkan antara satu sama lain. dan juga memahami serta memberi peluang untuk meningkatkan kemahiran diri dan juga untuk membantu lagi ramai rakyat Malaysia. Contohnya, walaupun kita muda, kadang-kadang kita diberi peluang untuk bercakap, diberi peluang untuk buat program, diberi kepercayaan itu. Walaupun dalam kadang-kadang sukarelawan tu ramai. Ada yang dah tua, ada yang dah berkahwin, dah bekerja, ada yang PhD, master dan sebagainya. Tapi budak-budak muda ni tidak ditinggalkan dan diajak bersama untuk menyumbang juga kepada masyarakat. Okay, so dalam Yosh kita ada 4 perkara yang kita fokuskan. Yang pertama kita ada financial quotient, and next kita ada emotional quotient, and then kita ada spiritual quotient, and last kali kita ada intellectual quotient. I believe one of the focus in Yosh basically giving more people, giving the youth and also adolescents more opportunity to create ideas. For example, me myself, we are very welcome to innovate and also create something. Be creative with whatever ideas that we have and to voice out any opinions. Kalau bagi saya, banyak kepada bahagian akademik sebab sekarang saya sambung master. Jadi Yosh My Foundation sendiri banyak bagi motivasi kepada saya untuk terus kekalkan momentum dan capai terbaik untuk akademik dan manfaat pada masyarakat. Dalam Yosh ni ada banyak sangatlah elemen-elemen untuk youth development tu. Tapi one of yang mungkin saya boleh share ialah dalam business punya exposure. Di mana kalau Yosh ni semua banyaklah di-expose dengan macam mana nak start business, macam mana nak buat business. Dan yang paling menarik sebab lepas kita belajar, kita ada practical dan kita ada mentoring session. Kita boleh kongsikan dengan mentor-mentor kita, okay, apa problem kita, apa yang kita nak buat. So this is very good lah. Satu benda yang sangat bagus sebab diberi exposure pada usia yang sangat muda untuk start berbisnes. Yosh. Youth of Strength and Happiness. Macam mana video tadi? So adik-adik faham kan? Nampak tadi pun penjelasan detail dah. Berkenaan tentang kesukarelawanan. Kenapa mereka suka sangat join program volunteer ni? Tak kisahlah nak join program volunteer apa pun kan. Kebetulan akak ni My Foundation, Yosh My Foundation. So sebenarnya banyak lagi persatuan ataupun kelab-kelab yang ada dekat luar sana yang boleh adik-adik join kan. Contohnya macam kelab-kelab dekat universiti kan, banyak melambak-lambak kan program-program yang disediakan untuk volunteerism. So dekat sini akak juga nak ajak adik-adik supaya kan jadilah orang yang berbakti ataupun memberi kepada masyarakat. Kerana apa? Ahsantum li anfusikum in ahsantum li anfusikum. Kan, kebaikan yang kita buat untuk orang lain akan memberikan kebaikan kepada diri kita juga kan. In ahsantum li anfusikum. Itu ada sebutkan dalam satu ayat Quran dekat dalam Al-Quran. Akak tak ingat surah apa. Tapi di situlah nak katakannya kebaikan yang kita buat tu bukannya untuk orang lain sangat pun. Sebenarnya untuk kebaikan diri kita jugalah. Kebaikan dia, pahala yang kita dapat bukannya untuk orang lain, tetapi pahala tu untuk diri kita juga. Kan kalau kita niatkan untuk mak ayah kita pula,
kita buat kerja-kerja amal, kita buat kerja-kerja kebaikan, kita buat kerja-kerja dakwah. Kita ajak orang lain, pahala tu kita hadiahkan juga kepada mak ayah kita. Kan? Alhamdulillah, insya-Allah mak ayah kita pun akan dapat dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Jadi nak tanyalah pada adik-adik tadi, dah tengok video tadi dah 2 kali kan? Tengok. Saya tak akan bagi tengok tapi adik-adik tak nampak, cuma dengar suara je. Dan kemudian Dr. Khairi pun ada share lagi video tadi. So akan nak dapatkanlah feedback daripada adik-adik. So daripada video tadi apa yang adik-adik dapat? Mungkin seorang boleh share. Okay, siapa kat sini nak share? Kalau Nurul Syamimi tadi, dia dah kata dah Yosh fokus kepada pelbagai aspek seperti emotional skill untuk youth development. Lagi Ustaz Firdaus, nama yang sering dipanggil-panggil oleh Dr. Khairi ni anak murid kesayangan ke apa Doktor? Saya rasa untuk Yosh ni bukan satu orang kata satu organisasi yang mana bila kita join kita dapat upgrade tahap kita, maksudnya mungkin kalau sebelum ni kita orang kata dari segi orang kata percakapan kita macam tak lancar ataupun kita mungkin level beginner lagi, mungkin lepas kita join Yosh ni kita dapat master. Kita dapat master dari segi apa ni orang kata interaction dengan orang lain, macam tu kot. Betul tu Ustaz Firdaus. Okay, ini yang lain? Okay, siapa lagi yang nak kongsikan? Dia santai-santai je. Apa lagi? Alia. Alia, ada ke kat sini? Mungkin boleh kongsikan apa yang dia dapat daripada video tadi? Boleh dengar suara saya? Ya, boleh insya-Allah. Ya, silakan Alia. Bagi saya, yang Yosh ni macam dia boleh bagi motivation jugalah untuk kepada seseorang tu. Contohnya dalam dari segi akademik, seperti yang dalam video tadi, dia boleh macam bagi semangat kepada diri seseorang itu. Itu yang saya faham lah. Okey, betul tu Alia. Okey, ada sesiapa lagi yang nak bersuara? Yang ingin menonjolkan diri? Saya dapat tahu ni anak-anak murid Dr. Khairi ni seorang yang memang banyakkannya outspoken lah kan, pandai bercakap. Ni nak mengajar ni. Nak mengajar ustaz-ustazah macam mana? Mesti boleh menyampaikan dengan baik. Encik Muhammad Wasik, Ustaz. Ustaz Wasik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so apa yang saya dapat daripada video yang ditayangkan oleh Dr. Khairi sebentar tadi. Okay, apa yang saya dapat daripada video yang saya tontonkan sebentar tadi. Okay, Yosh ni apa yang kita dapat tahu ataupun kita dapat secara keseluruhannya, Yosh ni adalah dia memfokuskan kepada golongan remaja, golongan muda, yang mana untuk meningkatkan lagi skill diri masing-masing ataupun untuk meningkatkan lagi daya atau meningkatkan lagi lah keyakinan diri, meningkatkan lagi kebolehan diri masing-masing. Dan apa yang saya dapat daripada Yosh ini adalah dia merupakan satu kelab yang mewujudkan vibe yang positif, yang mana dia support antara satu sama lain. Siapa yang student dapat vibe yang positif sebagai student, siapa yang businessman dapat vibe yang positif sebagai businessman. So Yosh ini sangat-sangatlah orang kata kelab yang membantu antara satu sama lain. Itu saja puan, terima kasih. Okey, alhamdulillah.
Okey, sebenarnya apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah kan kesukarelawan ni sangat-sangat penting kepada kita semua, terutama para belia, adik-adik yang ada dekat sini lah kan, untuk kita membiasakan diri dalam membuat sesuatu tu dengan suka, dengan rela dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kan yang tak suka nak buat kesukarelawanan ni, maksudnya dia pun tak berapa sukalah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW mempunyai kesukarelawan yang sangat-sangat tinggi lah. Kan sampaikan baginda Nabi SAW sanggup menginfakkan dirinya, sanggup menginfakkan segala harta dan kehidupannya semata-mata untuk memastikan bahawa agama Islam itu tersebar, berkembang sehingga kepada hari ini. Kerana apa? Kerana adanya penuhnya hati dan jiwa Rasulullah SAW ni dengan kasih sayang. Kan? Orang yang tak ada kasih sayang, dia tidak akan disayangi, kata Rasulullah SAW. Jadi kan, orang yang membuat kerja-kerja sukarelawan ni, hati dia ni penuh dengan kasih sayang. Dan penuh dengan tak sanggup nak melihat orang dalam kesusahan. Kan, apatah lagi kalau kita tengok Rasulullah SAW ni dia mempunyai satu infinite goals. Infinite goals ni apa? Infinite goals ni sampai kiamat lah, sampai hari akhirat. Kan? Sebab apa? Kesukarelawanan yang sangat-sangat besar yang Rasulullah tengah bawa tu adalah kan Rasulullah menyebarkan Islam, menyebarkan agama, nak memastikan umat Islam mendapat akidah yang benar. Sebab itulah kan atas dasar kasih sayang, cintanya Rasulullah kepada kita semua, Rasulullah sanggup buat apa sahaja, bahkan merelakan dirinya dipukul, dihina, kan. Tak dapat apa pun. Padahal Rasulullah ni adalah seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak menunjukkan bahawa hakikatnya dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW ni memang susah. Memang hakikatnya beginilah cara perjalanan kan seseorang yang memang nak buat baik. Seseorang yang memang nak menyebarkan kebaikan. Inilah hakikat perjalanannya. Tetapi Rasulullah tak pernah putus asa kan atas dasar kerana rasa cinta yang penuh di dalam jiwa Rasulullah SAW. Sehinggalah kan Rasulullah sehinggakan di akhir kematian baginda Nabi pun Rasulullah SAW tetap menyayangi kita semua dan menyebut-jebut kita dalam doanya. Dan sentiasa dalam sujud baginda Nabi ni memohon keampunan bagi pihak kita. Kita ni kan. Akan nak tanyalah adik-adik dekat sini kan. Ada tak doakan cucu cicit semua kan supaya mereka ni berada di atas jalan yang benar sambil menangis? Pernah tak? Rasulullah ni tak pernah jumpa kita tau. Tapi Rasulullah banyak kali menangis sebab kita. Ya, itulah luar biasanya kasih sayang dan cinta Rasulullah SAW. Dan di situlah bila mana tingginya kecintaan Rasulullah SAW kepada Allah SWT, kepada umatnya, begitu jugalah tingginya pengorbanan kesukarelawanan yang tinggi untuk memastikan kan bahawa Islam itu tersebar dan sanggup korbankan apa saja. Jadi kita pun jangan terkejut lah kan, orang buat kerja-kerja sukarelawan ni sampai kadang-kadang sanggup berkorban, meninggalkan keluarga. Sebab apa? Nak memastikan tersebarnya kebaikan itu. Okay? Alright. So akan nak kongsikan sebab dalam kesempatan ni masih lagi ada masa sampai pukul apa ni doktor? Saya nak kena buat perkongsian. 12. Pukul doktor ada. 12. Oh, pukul 12. Very lama. Okay, so sebelum tu akan nak tanyalah adik-adik yang dekat sini kan. Siapa yang mungkin nak tanyakan apa-apa soalan kepada akak tentang kesukarelawanan? Mungkin boleh tanyakan sekarang? Mungkin boleh tuliskan soalan-soalan dekat dalam ruangan chat ni. InsyaAllah akak cuba jawablah dengan sebaik-baiknya. Okay? Mungkin boleh tanya ataupun tak ada apa-apa yang nak tanya. Kalau tak nak, akak nak kongsikan apa tu slide. Slide apa tu Yosh volunteer ni. Ada? Ustaz Firdaus nak tanya ke? Kalau tak ada, saya sharekan satu slide.
Slide PowerPoint. Akak ni sedang buat master, tengah siapkan assignment juga tu yang melambak-lambak kat sini. Menulis. Kejap seperti biasa kalau adik-adik tengok kat gambar ni kan banyaknya perempuan daripada lelaki. Ustaz, kalau dekat kelas Ustaz, ramai lelaki ke ramai perempuan? Nampak ramai macam perempuan ni. Puan Ain, tak Kan? nampaklah gambar? Tak nampak gambar? Ha? Tak nampak Tak gambar? nampak gambar? Mungkin share content tu benda yang salah. Kena pilih yang betul-betul. Oh, Stop share dulu. okey. Stop share. Okay, saya share semula Share screen lah Okay, nampak tak? Nampak. Kalau kelas doktor ramai perempuan ke lelaki? Perempuan. Macam gitulah juga doktor kan. Baru-baru ni bila kita orang pergi ke Turki kan. Orang Turki ni kita ada buat kerjasama dengan satu NGO. So pekerja dekat company tu semua kebanyakannya lelaki. Memang ramai gila lelaki. Perempuan dia ada tempat laluan lain. Banyakkannya perempuan-perempuan tu tak ramai. Beberapa ketul je. Tapi lelaki yang ramai kalau dekat Turki. So kami bagi penjelasan kenapa kami ni kebanyakannya yang datang ke Turki ni kebanyakannya orang perempuan. Sebab setakat ni inilah dia yang kami ada setakat ni sebab perempuan yang ramai. Lelaki cuma 2-3 orang aja. Tapi insyaAllah coming soon kita sedang merekrut lebih ramai lagi lah para pemuda yang lelaki ni. Mungkin perempuan ni dia mempunyai kesukarelawanan yang tinggi kot dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Dia punya istiaf dia tinggi sikit. Betul ke doktor? Allah Allah kita tak tahu kan. Okey. Ini antara program-program yang kita buat. Jap. Terlaju pula. Okey, ni introduction lah. Yang ni memang kita gabungkan seluruh universiti-universiti yang ada. Macam semalam kita ada kumpulkan sebanyak 50 orang student daripada UPM, UPM, UM, UITM, ada juga daripada Uniza, ada lagi beberapa universiti 50 volunteer di kalangan student, di mana 30 student daripada UPM mereka buat projek volunteer dengan My Foundation dengan Yosh My Foundation. 30 orang banyak satu semester. Diorang akan bergabung bersama-sama kami untuk buat satu program charity lah dekat rumah anak yatim. So satu semester diorang akan buat projek tu dengan Yosh My Foundation lah. Kemudian UM pun sama. So yang UM pula kita gabungkan lebih kurang 5 orang. 5 orang ni bergabung dengan UPM untuk handle projek tersebut. Kemudian kalau UITM diorang nak buat projek kita semula untuk bantu duit yang hasil jualan kita semula tu diorang akan infakkan untuk bagi barangan-barangan asas kepada asnaf-asnaf yang mereka cari sendiri. Jadi sebenarnya banyak dah. Kalau dekat Yosh My Foundation ni memang kita libatkan ramai pelajar-pelajar daripada seluruh Malaysia, dalam negara dan juga luar negara. Macam semalam kita ada buat dekat Masjid Seoul Korea, Masjid Seoul, kemudian kita ada buat program dekat masjid di Jepun. Kita punya volunteer yang kat sana yang buat program untuk mu'alaf. Untuk mu'alaf. Doakan, kami sedang nak buat ni mu'alaf center ni dekat overseas. Sebabnya ramai sekarang ni kan dah revert ke Muslim. Jadi kat situ memang dapat kami melihat satu keperluan lah untuk kita adakan satu mu'alaf center untuk memudahkan orang Jepun, orang Korea untuk mereka belajar dan mendalami Islam. Jadi kan kami perlu ni ustaz-ustazah yang ada ni kan untuk kita hantar ke Korea. Boleh ke doktor? Hantar ke Jepun, ajar Islam kepada orang-orang yang memerlukan. Ya? Ustaz Firdaus boleh tu. Ustaz Firdaus boleh tu. Sebab Kan? dia muka Korea lah. So kita
Nah. Nah, untuk ajarkan Islam. Jadi alhamdulillah masya-Allah kan. Hebat. Walaupun mereka tu latar belakang mereka tu bukannya belajar ambil pendidikan Islam pun. Tetapi atas tanggungjawab. Mereka student-student yang belajar dekat sana, mereka buat kelas belajar mengaji, belajar solat kan, ajar macam mana nak pakai tudung, masya-Allah. Dan baru-baru ni kami ada pergi dekat Mesir. Sebab pada bulan lepas kita ada hantar wakil-wakil lah daripada My Fund Action pergi ke Mesir dan juga ke Turki dan juga ke Syria serta ke Yaman untuk kita tengok mana-mana lagi projek-projek yang kita boleh buat lah untuk bantu umat-umat Islam dekat sana. Jadi bila mana dekat Mesir tu kita jumpalah siapa wakil Malaysia dekat Mesir tu. Siapa nama ustaz tu kan. Dia kata dia dekat sana buat program banyak. Program-program kesukarelawanan tau dengan pelajar-pelajar Malaysia. Tapi sayangnya ustaz-ustazah dekat Mesir ni, terutama daripada Universiti Al-Azhar, mereka tak turun pun. Susah betul. Diorang nak turun buat program-program yang nak join program-program yang dianjurkan oleh wakil Malaysia dekat sana. Wakil Malaysia dekat sana kiranya macam siapa tu kan? Tak ingat nama ustaz tu. Tapi yang tu orang kerajaan Malaysia lah yang hantar kat sana untuk khusus untuk buat program-program bersama pelajar-pelajar dekat sana. Tapi memang kebanyakannya tak ada lah. Dan ustaz tu sendiri mengaku, dia kata pelajar-pelajar Mesir ni kata tak berapa nak kualiti sangat. Sebab mereka ni bila mana mereka diajak untuk buat program volunteer, ajak join aktiviti yang dianjurkan oleh kementerian dekat sana kan. Tapi tak dapat sambutan lah. Dia kata tak dapat sambutan. Lepas tu bila mana mereka ni ditawarkan untuk dihantar ke Sabah, ke Sarawak untuk berdakwah dekat sana, kebanyakannya pelajar-pelajar ustaz-ustaz kat sana mereka tak nak. Sebabnya dengan alasan susah kan, tempat tak selesa, jauh kat pedalaman. Tapi bayangkan kalau kita tengok, saya pernah pergi ke Sabah kan. Sepanjang saya perjalanan pergi ke Sabah tu kan, naik ke tempat, pergi ke Ranau apa tu semua tu kan. Setiap satu kilometer tu ada je church, ada gereja. Tapi saya nak jumpa masjid ke surau susah. Melainkan dah sampai dekat atas puncak tu, dekat dengan dekat Sabah tu, tak ingat namanya apa tu. Yang ada dairy farm tu, yang ada lembu macam New Zealand tu, yang sejuk tempatnya tu kan. Kat atas tu barulah ada surau, ada masjid. Kalau saya tengok perjalanan tu, ya Allah, church saja sepanjang perjalanan tu. Tak tahu berapa banyak church yang saya nampak. Tapi so dakwah dekat sana untuk orang-orang Kristian memang sangat-sangat berkembang lah. Tapi kalau umat Islam kat sana, banyakkannya mereka tak reti ngaji kan. Jadi that's why dekat sana kita ada buka pusat belajar Al-Quran. Dulu pada awalnya dalam 30 orang pelajar, sekarang dah 300 orang pelajar. Yang mengajar tu adalah di kalangan volunteer. Volunteer kita yang datang belajar mengaji pada umat-umat Islam kat sana. Dan alhamdulillah ada juga orang-orang yang bukan Islam yang datang jumpa nak revert to Islam lah, nak masuk Islam, nak meluk Islam dan belajar Islam. Jadi kita buka banyak dekat sana cawangan-cawangan untuk belajar Al-Quran. Okey? Okey, itu antara program volunteer lah yang kita buat kan. Ya, adik-adik pun sebenarnya boleh buat lebih daripada tu. Kan? Tak payah nak tunggu nak join Yosh My Fund Action ke, nak join jadi sukarelawan ke, tak payah. Adik sendiri boleh ada inisiatif sendiri untuk membantu kan orang-orang yang di sekeliling kita yang berada dalam kesusahan. Dan kalau kita nak buat kerja-kerja sukarelawan ni, biar terancang. Kata Sayyidina Umar kata apa kan? Kalau kita kebatilan yang tersusun boleh mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun. Nampak kalau orang kafir ni, mereka kalau buat program-program sangat tersusun. Sebab itulah kita lihat impact yang diorang buat sangat-sangat besar lah. Walaupun mereka buat sikit je. Kan? Tapi banyak impact yang diorang dapat. So, kalau adik-adik nak buat kerja-kerja sukarelawan, pastinya ada impact lah. So, dekat sini, kalau kami dekat My Fund Action,
kami buat kerja-kerja sukarelawan, kami ada satu measurement yang kami buat, iaitu menggunakan SDG, iaitu Sustainable Development Goals. Jadi sekecil-kecil benda pun kita kena ada planning, kita kena ada perancangan dan juga hasilnya impact dia apa yang kita nak. Bukannya kita buat tak terancang, main buat sahaja, kan, tak ada planning, tak fikirkan impact. Sebab kita nak buat kerja-kerja sukarelawan ni, kita nak menyebarkan kebaikan ni kalau boleh sustain, kan, sampai selama-lamanya benda tu berjalan. Kita boleh tengok contohnya Saidina Osman, kan, Saidina Osman dia punya harta dia sampai ke hari ini beranak pinak oleh dekat kerajaan negeri Arab Saudi tu, kan, dia punya harta dia banyak sampai ke sekarang masih lagi boleh digunakan untuk membantu, kan, umat Islam yang ada. Harta Osman bin Affan. Betul kan Dr. Khairi? Betul. Jangan tanya saya, tanya budak-budak ni. Dia orang ustaz. Betul tak Ustazah? Kan? Harta Osman bin Affan sampai ke hari ni boleh bacalah, cari Google. Boleh search harta dia sampai ke hari ini boleh guna. Sebab dia ni memang terkenal dengan sangat suka berinfak. Sangat suka infakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali ada peperangan ke apa, dia akan infakkan harta dia. Sampaikan harta dia tu berkembang biak kerana barakahnya tadi sampai ke sekarang hartanya masih ada lagi. Akaun bank Osman bin Affan. So sama juga kita ni nak buat program-program kebaikan, nak buat program-program amal. Kita kena pastikan sustain benda tu. Bukan sekadar bagi hari ni, esok dah tak bagi dah. Sedangkan Allah SWT suruh kita supaya buat kerja dia istiqomah. Kan? Itulah yang paling dicintai oleh Allah SWT. That's why kita perlukan ada satu measurement, satu konsep sustainability dalam program-program yang kita ada lah. Ni antara kalau macam My Fund Action, kita orang fokuskan kepada SDG yang nombor 1, no poverty. Kemudian kita fokus yang kedua, zero hunger. Kemudian kita fokuskan yang ketiga, good health and well-being. Dan yang keempat, quality education. Kami fokus 4 benda ni dulu untuk SDG. Doakan kita akan buka satu hospital percuma untuk asnaf-asnaf. Kita akan buka insyaAllah sekarang ni dah tengah sebeli tanah apa semua, tahun 2026 akan ada satu hospital, kan, untuk asnaf-asnaf free je. Tetapi first class punya layanan. Kita target macam itu. Kalau macam baru ni kita pergi Syria, kita buka kilang roti terus. Supaya konsisten bagi makan kepada anak-anak Syria tadi. Yang mereka ni kesian, kan. Mereka dah tak ada bayar, yang ada tu pula ada masalah hilang anggota badan, patah tangan, patah kaki, tak boleh nak berjalan dengan baik. Kita buka pula pusat fizioterapi kat sana untuk, kan, membantu anak-anak dan juga orang-orang Syria yang dalam keadaan perang yang sebelum ni jadi mangsa kezaliman dan mereka mendapatkan rawatan dekat sana. Sama juga kita buka Mu'alaf Center dekat Jepun, kan. Sebab apa? Kita nak pastikan pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran Islam itu konsisten dekat sana. Itu antara sustainability yang kita nak letakkan. Macam zero hunger tadi, kan, kita buka kilang terus. Kan, nanti kita doakan kita nak buka kilang kita buat kita nak buka kilang pemprosesan makanan. Kita ada menternak lembu, menternak kambing. Sebab apa? Nanti bekalan makanan tersebut kita akan inovasikan menjadi barang makanan ready to eat. Ready to eat ni boleh tahan selama 2-3 tahun. Sebab apa? Kita tengok kepada sunnah Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah kata apa? Akhir zaman nanti, kan, akan datangnya Dajjal. Dajjal ni mereka akan, kan, tunjukkan makanan, tunjukkan air apa semua, kan. Jadi orang-orang yang masa tu kelaparan ke apa, masa musim kelaparan, Dajjal akan tawarkan dengan makanan-makanan tu. Jadi kalau kita daripada sekarang, kita tak prepare dengan bekalan makanan yang cukup untuk umat Islam, kita tak nak umat Islam nanti dengan sebabnya Dajjal datang, tak ada makanan, mereka ikut Dajjal. That's why kita buat inovasi makanan ni ready to eat yang boleh tahan 2 tahun
Dan insyaAllah kita tengah innovate lagi, boleh tahan selama 7 tahun pula kan, untuk kita supply makanan kepada orang-orang susah. So itu adalah sustainable yang kita nak letakkan, nak buat untuk kebajikan umat Islam. Itu antara contoh lah, dan banyak lagi projek-projek sustainable yang kita cuba buat untuk memastikan kan program kesukarelawanan dan kebajikan yang kita buat sustain sampai bila-bila untuk kebajikan umat Islam. Okay. So yang ni biasanya project manager yang kita bagi ni adalah volunteer sendiri yang buat. Kita cuma monitor. Kita cuma bagi guideline, kita bagi training, kita buat pertemuan mentoring setiap bulan, setiap minggu untuk supaya mereka ni berada di atas jalan landasan yang betul lah. Kan? Kita bagi projek-projek besar untuk dia orang buat. Seterusnya contribute back to our community. Dalam masa yang sama, terdevelop tak dia orang punya pembangunan diri? Terdevelop lah. Kan? Seseorang tu dia akan terdevelop dia punya skill pembangunan diri tu bila mana kita bagi amanah kepada dia. Di mana kita memberikan kepercayaan kepada dia untuk dia buat sesuatu. So di situlah akan terhasilnya kan leader-leader yang berkualiti untuk nak membimbing umat satu hari nanti. Okay, so kita fokuskan tadilah volunteer, business dan juga akademik. Kenapa business? Sebab yalah kita nak bagi, kalau kita tak ada, macam mana kita nak bagi? Duit tak ada, nak bagi apa? That's why kita galakkan kami punya volunteer ni buat business, and then kita saling membantu bisnes sama-sama. Bisnes masing-masing. Ada buka bisnes baju, ada buat bisnes laptop, ada buat bisnes travel, kan, ada buat bisnes restoran. Yes, kita saling support each other untuk support bisnes volunteer yang ada. Kemudian akademik lah, akademik memang sampaikan bagi mereka volunteer-volunteer kami yang pointernya bawah 3, kita terpaksa freeze kan. Kita freeze kan. Sebab apa? Kita tak nak ni orang ni gagal dalam belajar. Kita memang sangat menekankan supaya kan volunteer-volunteer yang ada ni, mereka ni bukan saja boleh sukses dalam volunteer, tetapi juga dalam akademik mesti kena mantap. So ramailah di kalangan volunteer yang kita ada ni dah jadi lecturer yang dapat award kan, macam-macam lagi lah award kan, award diraja lah apalah kan. Sebab memang kita sangat tekankan akademik. Sebab yelah budak-budak ni kan doktor, kalau dah sibuk buat volunteer sana sini, pelajaran pula ketinggalan. Tak, kita tetap sentiasa follow up, tanyakan akademik mereka setiap minggu. Pastikan mereka ni jumpa lecturer, kemudian kita bagi kursus-kursus yang sesuai untuk bantu mereka punya pelajaran. Kemudian adanya group study, adanya pantauan-pantauan study. Itu adalah tim akademik lah yang akan buat pemastian terhadap volunteer yang ada. Kalau bisnes ni sebab dia orang ni, anak muda ni kan kena banyak pergi keluar, kadang-kadang pergi keluar negara apa semua, kadang-kadang guna duit sendiri je. That's why dia orang buat bisnes. Sebab apa? Mereka nak tunjukkan mereka ni ada kemampuan, mereka ni dah matang untuk untuk berdiri di atas kaki sendirilah. Tidak mengharapkan bantuan pada keluarga, mak ayah kan. Pocket pama orang panggil Tapi mereka pula yang bagi mak ayah mereka duit, support keluarga, support adik-beradik dan sebagainya. Ini yang kita cuma bantu dan bina lah kepada volunteer yang ada. Ni program-program yang kita buat lah dekat Indonesia, dekat Malaysia, dekat New Zealand. Jadi kita pun kena sebagai seorang volunteer, kita kena ada satu wawasan yang besar lah adik-adik. Wawasan yang besar, kita bukannya nak tolong orang kat Malaysia je, tapi kita kena tolong umat Islam yang ada dekat luar negara sana, yang lebih memerlukan. So dengan adanya tenaga yang kita ada ni, masa yang kita ada, mungkin kan kita boleh tolong bantu kan untuk memberi sesuatu buat perubahan kepada umat Islam yang tertindas, kan, umat Islam yang memerlukan. Kita kena support. Okay? Macam Masjid Suzuka. Kenapa kita buat Masjid Suzuka? Sebab dekat sana tak ada tempat untuk mereka ni belajar Islam, belajar agama. Tak ada tempat. Kalau ada tempat pun, banyakkannya macam sebelum ni kita punya sukarelawan kita, cuba buat dekat satu masjid-masjid yang ada ni tau. Tapi masjid tu telah dikuasai oleh orang-orang macam
orang-orang Islam juga, tapi daripada negara Pakistan ke apa. Dan mereka menghalang kita untuk kita nak ajar Islam kepada komuniti kat sana. That's why kita buka masjid kita sendiri kan, untuk kita boleh ajar secara bebas dekat sana. Terhadap mu'alaf-mu'alaf yang ada. Okay, kalau dekat New Zealand kita ada pusat development lah untuk kumpulkan anak-anak muda dekat sana. Kita ada buka youth center dekat New Zealand. Yang tu kita kumpulkan seluruh dunia punya youth untuk kita buat satu program besar lah, convention dekat sana. Tapi baru je siap. Doakan tahun depan kita akan ke sana lah untuk convention youth seluruh dunia. Okay? Dekat Afrika, dekat Mesir memang dah aktif dah. Dan kebanyakannya mereka yang handle projek-projek ni, mereka semua masih belajar tau adik-adik. Kita punya branch manager kat Mesir masih belajar. Dekat Afrika pun masih belajar. Dekat Indonesia pun bayangkan masih belajar lagi, tapi mereka ni dah jadi branch manager dekat sana. Dekat New Zealand ni mereka ni baru habis belajar dan sedang buat untuk menetap dekat sana. Dekat Jepun pun mereka yang masih belajar dekat sana. So tak mustahil lah adik-adik. Kita ni walaupun masih belajar lagi, kita boleh buat beyond daripada kita punya limitation sebenarnya. Yang penting kita nak kan. Kalau nak insya-Allah boleh jadi. Jalan aja. Kita support dekat sini. Alright. Ni Yosh member lah. Okay, projek program. Ni yang kita tekankan tadi lah. Kesukarelawanan tadi, Food for Hunger dan juga My Heart. My Heart ni, ini memang fokus untuk buka hospital. Ni di kalangan sukarelawan kita yang doktor-doktor, yang ambil biotek, yang ambil biomedik, yang ambil nursing, yang ambil fisioterapi. Mereka memang fokus untuk kesihatan tadi. Hospital, kita ada klinik bergerak. Kita ada mobile klinik, kita ada pusat dialisis, kita dah buka farmasi. Ni di dalam My Heart sendirilah. Okay. Kalau Food for Hunger ni memang kita buka kilang-kilang makanan tadi. Okay. Dan kita buat rezeki umat, bagi barang asas. Okay. Ini antara program-program yang kita ada. Gotong royong lah, Yosh Rezeki tu lah, Rewang lah kan. Yosh Gathering, Skill and Training. Ni rezeki umat yang kita bagilah. Kita tolong hantar buat apa tu, pergi bagi-bagi makan. Okay. Kita pun ada mentoring, yang ambil accountant, yang perlukan mentoring untuk belajar bukan saja bidang account tetapi macam-macam lagi bidang. Okay. Ni kita belajar ajar anak-anak mengaji, orang asli. Okay, banyak lagi program-program. Sebenarnya adik-adik boleh buat lagi banyak lagi program-program volunteer yang ada dekat luar sana. Yang penting nak ataupun tak nak je lah. Okay, ni antara yang kita buat lah. Adik-adik mungkin lagi kreatif lah nak buat lepas ni program-program volunteer. Okay, ni rumah kita bagi asnaf ni rumah. Kita buatkan di rumah. Tapi dengan syarat asnaf ni memang dia nak mengubah keluarga dia. Dia memang seorang yang rajin. Kita tengok dia punya attitude macam mana kan. Baru layak kita kasih rumah. Dua-dua orang ni rumah dia memang pondok je lah. Pondok adik-adik. Ya Allah, kesian sangat. Tapi alhamdulillah kita buatkan rumah untuk dia. Okay. Ni barang-barang makanan ready to eat. Tak perlu simpan dekat peti ais, tak perlu simpan dekat mana-mana, letak je di mana-mana sahaja, boleh buka dan terus makan. Yang baru ni banjir kan, kita bagi je ni ready to eat dekat mangsa-mangsa banjir. Sebab masa tu mana ada air bersih nak dapat. Kemudian kat mana pula kita nak dapatkan api kan. Jadi masa tu kita bagi makanan ni, diorang buka terus boleh makan. Senang, boleh tahan 2 tahun. Kita buat inovasi sikit. Ini untuk daging-daging korban lah. Tapi akan datang kita bukan buat saja daging korban, tetapi kan kita akan sembelih lebih banyak lagi kan, binatang-binatang kan, ayam ke, lembu ke, kambing, kita buat pack makanan seperti ini. Supaya lebih ramai lagi kita boleh distribute ke merata satu dunia, kita boleh bagi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Mangsa banjir, masa tsunami hari tu dekat Indonesia, kita hantar tu je pack makanan.
Ni kilang roti kita. Nampak kilang roti. Ni dekat Syria lah. Ni dekat Afrika. Ni kat Cambodia kita bagi bekalan air bersih. Ni kalau My Heart. Ni My Heart punya lah. Yang masa COVID hari tu, kita bagi lebih 300,000 kepada Kementerian Kesihatan untuk bantulah mangsa-mangsa COVID dan juga pihak hospital. Itu contoh yang kita buat lah. So akak yakin sangat-sangat kan, adik-adik lagi boleh buat lebih banyak lagi untuk umat. Dan mohon doa lah, akak minta doa pada para ustaz-ustazah yang ada dekat sini, tolong doakanlah kan apa yang diusahakan oleh kami semua yang ada dekat Yosh My Fun Action ni untuk buat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan terus mudah-mudahan Allah SWT memberikan keikhlasan pada hati-hati kami untuk berbuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok lagi video lagi satu. Boleh doktor? Buka video yang last kali. Yang mana? Yang last kali tadi yang saya kasih dekat Telegram tu. Ada muka gambar macam Yaya ni, kan? Okey, kejap. My job is to make college easier because students have a lot of problems. Kejap ya. Oh, ada yang bertanya ni. Macam mana nak doktor bahagikan masa antara program volunteer dengan sambung belajar master lagi? Minta tips. Oh, sebenarnya tipsnya nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Itu je. Kalau kita nak, tak ada siapa yang boleh halang. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita tengok video ni dulu. It's all begin with desire to help the others, to give support, to share burden with all in need. We are giving our best just to spark smiles, to spread happiness. And so, our journey began, facing all the challenges in days and nights, miles away, across the nation, and even throughout the world. These paths are priceless. We learn on life, bring in skills, being independent, and of course, we are leading the generation for the best future. Be part of us. Let's change the world. 非常棒。Okey, Alhamdulillah. So, itu sajalah kot. Mungkin saya buka pada soalan-soalan. So, adik-adik macam mana? Nak tak join volunteer? Berminat dengan program-program volunteer dan masa sambung belajar lagi apa semua tu sebenarnya nanti kita, bila kita dalam kesibukan ni, kita secara tak langsung, automatik, kita akan susun masa kita. Nanti kita akan ajar macam mana kita nak susun masa, macam mana kita nak buat. Macam Yosh ni, kita bagi juga training untuk time management. Macam mana nak uruskan masa. Sebenarnya banyak lagi kita punya volunteer yang sambung master, yang sambung PhD, malah dalam masa yang sama belajar juga, bekerja juga. Kalau dekat My Fun Action tu, kami punya staff, kami punya CEO pun masih sambung belajar. Dia dulu engineering, dia ambil course finance sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia CEO, dia kena tengok lah, dia nak ambilnya, dia ambil finance sebab apa? Sebab dia nak pastikan kalau dari segi impact tadi, impact dari segi investment yang dah dibuat, dari segi duit-duit yang masuk ke dalam company, kan? Dekat dalam My Fun Action ni kita ada lebih kurang 30 company lah di bawah payungan My Fun Action.
yang di-handle oleh para sukarelawan sendiri. So dipantau oleh My Fund Action sendirilah. So memang kami sangat menggalakkan kalau dekat My Fund Action ni kami punya staff semua muda-muda bawah umur 30 tahun. Dan kebanyakannya mereka kan kita galakkan untuk mereka sambung belajar. Dan memang sambung belajar lah. Part time ada. Ada yang ambil full time tapi bekerja juga. Tak tahu macam mana dia orang uruskan masa tapi itulah hakikatnya kan. Bawah 30 tahun doktor. Dia orang ni. Tapi passion betul dengan tugas mereka, sangat committed. Kan kadang-kadang Sabtu Ahad pun yang turun. Banjir mana-mana pun ke Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah pun turun. Committed betul. Sebab apa tadi? Mereka ada rasa tanggungjawab lah. So kalau macam dari segi masa tu memang mereka diajarkan lah dengan time management, macam mana nak uruskan masa, apa priority yang kena letakkan. Jadi masa tu tak banyak untuk gunakan benda-benda yang tak berfaedah. Sama ada volunteer kerja volunteer kerja kan. Dan kita sangat tekankanlah supaya semua dalam kita punya volunteer dan juga di kalangan staff sendiri ada infinite goals lah, iaitu nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kita bagi kepada kan nilai yang kita cuba bawakan dalam semua staff-staff yang kami ada lebih 100 orang staff My Fund Action. Untuk supaya mereka ni kan bukan saja mempunyai tahap kesukarelawanan yang tinggi tetapi juga mempunyai kebersamaan nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So nak tanya tak? Dah nak habis waktu dah ni? Tinggal berapa minit je lagi? Dah 11.40. So mungkin bagaimana kita nak join if ada yang berminat? Oh, nak join Yosh. Volunteer. Boleh pergi ke website kami. Website My Fund Action. Kemudian ada tab. Dekat situ tab Yosh. Tekan Yosh. Kemudian bolehlah register dekat situ. Ataupun bolehlah kontak akak kan. Ni akak bagi nombor telefon. Kak Ain. 0183146279. Boleh kontak. Nak tahu pasal Yosh. Nak dapatkan nasihat dan sebagainya. Boleh bila-bila saja. Kan. Untuk bertanya. InsyaAllah. Cumanya mungkin lambat ataupun cepat tu je lah kan. Kalau lambat tu kena sabar sikit lah. Untuk akak reply message. Okay. Nama Dr. Hairi. Dr. Hairi pun one of kita punya Yosh volunteer kita. Dan ramai lagi sebenarnya lecturer-lecturer, doktor-doktor yang ada dekat luar sana yang memang juga merupakan ahli Yosh jugalah. Tapi dia orang lebih contribute dalam bidang kepakaran yang mereka adalah. Tak apa doktor. InsyaAllah Dr. Khairi ni nanti dia akan handle satu program forum bersama dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Nanti korang join tau. Dr. Khairi ni jadi host. Kita jemput. Jadi speaker bersama dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Hebat ni Dr. Khairi ni. Dan dia pun banyak bantu saya buat research. Dr. Hairi, terima kasih banyak kan. Nanti saya nak jemput doktor. Tolong pula adik-adik kita yang Yosh ni macam mana nak siapkan assignment, nak siapkan FYP, final year project. Masing-masing dah mengadu kan. Tak reti nak buat ni, nak bagikan masa kan. Ada tak cara jalan mudah nak siapkan assignment ni? Doktor. Nanti doktor tolong ajarkan tau. Saya nak chop masa doktor. InsyaAllah. Tahun ni. InsyaAllah. Bagus pakar ni. Korang belajarlah banyak dengan Dr. Khairi ni. Allah, orang hebat ni. Korang rugi lah. Kan? Telah baik. Lepas tu mempunyai kesukarelawanan yang tinggi. Berwawasan ni. Dr. Khairi ni pun jadi juga saya punya boleh jadi supervisor. Saya kata dengan doktor nanti saya sambung lagi PhD lagi nanti doktor jadi saya punya supervisor pula.
Okey? Puan Ain, saya nak tanya, kalau Ya. macam contohnya kami di Johor kan, ada macam mana nak Ha? join Yosh di Johor? Okey, kalau nak join Yosh di Johor, okey pertama sekali, adik-adik kena daftar dulu jadi Yosh member. Lepas tu baru kita akan bagi tahu apa program yang ada dekat tempat tersebut. Kalau dekat Johor kita memang ada program rezeki umat. Setiap bulan kita akan ada buat edaran rezeki umat, kotak rezeki umat. Maksudnya rezeki umat tu barangan-barangan asas lah. Kita bagi kepada seluruh warga Johor. Orang asnaf-asnaf di Johor. Tak kisahlah di Muar, di Johor Bahru, Pasir Gudang, Kota Tinggi, mana lagi Segamat, Batu Pahat. Semualah daerah-daerah yang ada dekat Johor ni. Kita cuba santuni untuk kita bagi barangan asas. Dalam masa yang sama, bila mana kita dapat database asnaf-asnaf yang kualiti, yang perlu dibantu untuk buat bantuan rumah, kita nak bantu untuk mereka ni buat bisnes, kita memang ada peruntukan tu untuk kita bantu asnaf tersebut keluar daripada kesusahan dan akhirnya mereka boleh berdikari sendiri. Yang projek-projek tu dibuat sendiri oleh kita punya volunteer dekat Johor. Volunteer aktif kita. Dan insya-Allah pada bulan 1 ni kita ada buat futsal charity. Futsal charity ni melibatkan semua daerah di negeri Johor. Kita buat pertandingan futsal di mana kita punya diketuai, dipengurusikan oleh Yosh volunteer kita yang aktif. Dia arrangekan lah. Dia dapatkan sponsor, dia ada tim lah. Dia tubuhkan tim dia sendiri untuk dapatkan sponsor, untuk buat jemputan-jemputan daripada menteri-menteri, daripada YB-YB, daripada kementerian, Sultan Johor sendiri. Oh ada Ustaz Firdaus, set-set Batu Pahat. Bagus ni. Kan, boleh lah. Kita ada buat kerjasama dengan Universiti Tun Sultan UTHMO, Tun Hussein On. Kita guna padang diorang untuk buat pertandingan futsal tu. Semua lah akan ajak semua yang ada dekat sini. Kalau nak join, jom boleh join sekali. Tapi kena jadi Yosh member dulu, baru kita akan bagi tahulah program-program yang kita ada. Sebab nanti you all akan kita masukkan dekat dalam satu grup. So grup tu nanti kita akan sebarkanlah maklumat-maklumat yang ada, program-program terdekat yang kita akan buat. Okey? Okay, ada apa-apa soalan lagi pelajar-pelajar yang disayangi? Yang budiman? Ya ke yang lain tu dah boring dah dengar kau cakap. Biasa dia orang aktif ni. Mungkin dia orang khusyuk sangat ni. Ada. Khusyuk ke tidur? Allah, risau pula saya doktor. Tu Ustazah Alia nak cakap ke? Nak tanya? Tak ada. Ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Kalau tak ada soalan, nak minta lah kan. Ada soalan nak tu? minta adik-adik yang budiman ni. Ada? Ada. Dia Okey. untuk Yosh ni, dia ada kontrak ke, maksudnya sampai bila mungkin ada tarikh luput dia member. Oh, untuk Yosh member ni bayar RM10 je seumur hidup. Sebab apa kita nak galakkan adik-adik join volunteer. Sebab itu kita bagi yuran RM10 aja seumur hidup. Sebab kita tak nak bebankan adik-adik sebenarnya, tapi adik-adik sendiri yang akan dengan rela hatinya untuk berkorban nanti. Okey. So akan nak tanyalah. Boleh tak adik-adik dekat sini? Doktor, nanti kita kasih makan lah kat dia orang ni. Saja je, doktor. Tak ada. Akan dah minta adik-adik kat sini, tolong tuliskan apa yang adik-adik dapat daripada sepanjang sharing tentang volunteerism yang akan kongsikan pada hari ini. So akan nak minta semua adik orang kat dalam ni, adik-adik kat dalam ni tuliskan apa yang dia dapat daripada sharing yang dibuat tentang volunteer hari ini. Boleh tuliskan dekat ruangan chat. Ini assignment sebelum habis sharing. Yelah doktor, penting tau. Kita nak tahu dia ni faham ke tak apa yang saya sampaikan. Kok dia orang ni tak faham.
Saya cakap berapa nak faham kan? Boleh tak? Okay? Alright, bagus lah Syiki ni. Encik apa Ustaz Firdaus, Ustazah Syiki ni. Bagus daripada tadi dia aktif memberikan feedback. Yang lain-lain tolong tuliskan. Akak nak semua orang tuliskan apa yang dia dapat daripada sesi sharing pasal volunteer hari ni. Yang lain tulis cepat. Akak bagi masa 1 minit daripada sekarang untuk tuliskan. Chicken sampai 2 kali dia tulis. Kalau Ustaz Muhammad Firdaus ni refleksi 7. Apa tu? Refleksi 7 tu. Maksud dalam tu. Refleksi 7 tu. Wah, ada Mungkin tugasan boleh untuk diorang huraikan ni. apa je. Ada tugasan untuk diorang. Refleksi 7. Wow, menarik. Tapi tak ada ni tulis lagi ni. Baru 3 orang ni doktor. Kita baca satu-satu ni. Ya betul tu Nashita. Dapat tingkatkan kita punya soft skill. Anis. Betul? Jadi kita lebih berani dan berdikari tau. Okey, kalau Insyira panjang ni ditulis. Insyira ingat sukarelawan je yang My Fun Action ni. Memang banyak lagi. Kita fokus youth development. Tu fokus kita. Okey. Ya betul Alia. Pembangkit semangat dalam diri anak muda. Bilang korang muda-muda ni lah kena bersemangat. Nanti dah tua nanti macam mana doktor? Tetap bersemangat. Betul tak? Contohlah kan kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni antara sahabat Nabi yang tak pernah tidak pergi berjihad. Setiap kali kan seruan jihad untuk berperang, dia adalah orang yang akan pertama akan pergi. Setiap kali berperangan. Sampailah umur dia 80 tahun, di mana masa tu dia nak pergi menyerang kota Konstantinopel, kan? Masa tu dia dah sakit, tapi dia nak pergi juga berperang. Nampak tak? Jiwa pemuda pada diri Abu Ayyub Al-Ansari. Dah umur 80 tahun tapi jiwa muda nak pergi jihad di jalan Allah. Tapi akhirnya dia meninggal lah, dia syahid dekat pintu gerbang masuk kota Konstantinopel. Dia dikuburkan dekat situ. Kan? Itu. Jadi doktor, umur kita panjang ke kan? 80-40 pun tak ada masalah. Yang penting jiwa kita muda. Untuk memberi sebanyak-banyaknya pada umat. Okay. Membina keyakinan generasi muda. Okay. Tua-tua pun join, yang muda tak join. Luncur ni Dr. Hairi ni. Pada pendapat saya, kerja ni relevan lah untuk remaja masa kini mendepani dengan pelbagai jenis latar belakang masyarakat. Mengislah diri di samping menunjukkan syiar Islam. Betul. Kesukarelawanan satu perhubungan antara kehidupan di mana setiap perbuatan dilakukan ikhlas kerana Allah. Baguslah Ustazah Nurul Syamimi ni. Nasrin lagi, selepas mendengar tentang volunteer ni saya dapat simpulkan aktif volunteer ni terbaik. Iyalah, sunnah Rasulullah kot. Kan, volunteerism ni sunnah Rasulullah SAW. Mana yang tak bagus ni sunnah Rasulullah? Semuanya bagus, semuanya hebat. Okey, itu saja Dr. Wallahualam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Kalau salah tolong maafkan. Kalau saya tersilap apa yang saya kata tu tak betul ke apa, tolong PM saya kat tepi kan, supaya saya boleh perbaiki balik saya punya penyampaian. Wallahualam Doktor. Jazakallah Doktor sebab menyemput saya pada hari ini. Bersama anak-anak muda Doktor yang hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Siti Nur Ain atas perkongsian.
yang sangat menarik saya kira berkaitan tentang kerelawanan Islam. Jadi di kesempatan ini juga saya juga menggalakkanlah anda anak-anak semua pelajar-pelajar saya sendiri untuk terlibatlah dalam, tak kisahlah dengan mana-mana pun kalau boleh, biarlah kita jangan duduk di bilik sahaja. Kita orang kata apa, kita boleh teroka dunia lebih luas. Dan saya juga kalau anda pun nak terlibat dalam My Fun Action, saya sendiri telah berkesempatan untuk pergi ke pejabat My Fun Action tu di Shah Alam. Sangat menarik. Pejabatnya sangat lawa. Di Shah Alam lah walaupun sesat dan barat. Tapi bolehlah yang daripada Shah Alam tu boleh pergi sendiri tengok pejabat My Fun Action tu untuk mungkin orang kata apa, boleh tengok bagaimana program developmentnya sangat bagus lah. Dan saya sendiri pun join baru, tak adalah baru kan, baru jugalah. Tapi dapatlah banyak benefit daripada My Fun Action ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Siti Nur Ain dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pelajar-pelajar saya yang budiman. InsyaAllah selepas ini kita akan jangan lupa buat refleksi Okey, ada tugasan di e-learning berkaitan tentang kesukarelawanan Islam. InsyaAllah minggu depan cuti Sam Betul ke minggu depan? Betul. Okey. Minggu depan kita berjumpa lagi next 2 weeks lah Okey, jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih doktor. Terima kasih Okey. doktor. Puan, terima kasih doktor. Kalau nak join begitu Terima kasih doktor. Doktor. Okey. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Terima kasih doktor.